Ini yang kita sebut siapakah manusia yang paling Allah kasih. Yang paling Allah kasih, yang paling Allah sayang. Ini yang kita nak bincangkan dalam sepotong hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini yang kita sebut siapakah manusia yang paling Allah kasih. Yang paling Allah kasih, yang paling Allah sayang. Ini yang kita nak bincangkan dalam sepotong hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi menyebut, wa kana min ahabbi ibadillahi ilallahi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu ditanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapakah yang dikatakan manusia yang paling dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala? Adapun manusia dikatakan yang paling baik, tadi yang kita sebut, khairun nasi anfa'uhum linas. Sesungguhnya orang yang paling baik, orang yang tadi konsep hidupnya dia paling bermanfaat kepada orang lain. Sebab tu manusia ni dia ada 4 golongan. Sahabat-sahabat kena ingat benda ni. Ada 4 jenis sahabat manusia yang kita perlu jaga. Yang pertama, sahabat yang ada bila kita senang. Dikala kita senang, tak PKP ni, dia ada. Datang sembang dengan kita, isap okok dengan kita, seronok dengan kita, berbual, enjoy dengan kita. Ini yang pertama. Yang kedua, sahabat yang ada bila kita susah. Ketika kita susah, dia ada. Ketika kita memerlukan pertolongan, dia ada. Yang ni kita nak bincang ni. Yang ketiga, sahabat yang bila kita susah, dia hilang. Dah berapa dah? 3 dah. Yang pertama, sahabat yang ada bila kita senang. Kedua, sahabat yang ada bila kita susah. Sahabat yang ketiga, dia hilang bila kita susah. Yang keempat, jenis sahabat yang bila dia datangnya, kita susah. Dia datangnya, kita susah. Maknanya bila kita susah, mesti dia ada. Bila dia ada, mesti kita susah. Maknanya orang tak rasa comfort, tak rasa pleasure, tidak rasa selesa dengan dia. Yang ni sangat berbahaya. Sebab itu orang yang disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam sebuah hadis. Hadisnya ada beberapa riwayat. Antaranya hadis daripada Jabir bin Abdullah. Jabir bin Abdullah dalam sepotong hadis, dia kata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairun nasi anfa'uhum linas. Khairun nasi anfa'uhum linas. Hadis riwayat daripada Imam At-Tabrani. Sebaik-baik manusia, manusia yang paling bermanfaat pada manusia lain. Cuba kita buat muhasabah diri kita pada malam ini. Dalam tempoh sekarang ini, kita jenis manusia yang macam mana? Yang pertama, dia ada bila orang senang. Dia ada. Orang senang, dia ada. Orang kawan dia senang, dia enjoy, dia ada. Yang kedua, sahabat yang bila sahabat dia susah, dia hilang. Dia nak lepaskan diri sendiri. Dia nak melepaskan diri sendiri. Yang ni yang kedua. Yang ketiga, sahabat yang bila kita susah, dia ada. Bila kita susah, dia ada. Ini kita panggil a shoulder to cry on. Orang putih kata, dia menjadi apa? A shoulder to cry on. Maknanya, dia ni orang yang menolong kita ketika kita susah. Yang keempat, sahabat yang bila dia datangnya, kita susah. Maksudnya, dia itu tidak memberi manfaat dan kebaikan pada orang lain. Yang ni jenis yang paling teruk, yang dibenci oleh Allah dan dibenci oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu dalam hadis yang lain disebut dengan perkataan, siapakah manusia yang paling dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala? Cuba kita tengok macam ni, kita nak bincang ayat ni. Lalu Rasulullah SAW ditanya,
siapakah orang yang paling dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala? Lalu Nabi berkata, wa kana min ahabbi ibadillahi ila Allah azza wa jalla. Qal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahabbun nasi ila Allah anfa'uhum linas, yakshifu anhu kurbatan aw yaqdi anhu dainan aw yutradu anhu ju'an. Rawahu At-Tabrani. Hadis hasan. Hadisnya pendek tetapi mengandung syarat dengan makna dan juga penghayatan, nilai yang cukup tinggi di sisi Allah dan juga Islam. Boleh kita kongsikan sempena dengan PKP ya. Hari ini insya-Allah berakhir 27 dan kita telah lalui berbagai bentuk PKP, ada PKPD, PKPB, PKPP. Lalu kita dalam proses sebenarnya mengenal diri kita sendiri. Sebab itu bila kita berhadapan dengan kesusahan, di sana kita lihat macam mana kita bermuamalah dengan kesusahan. Macam mana kita bermuamalah dengan kesusahan. Sebagai contoh saya ambil. Apabila kena PKP, yang mana pada hari ini bermula malam ini pukul 12 sampailah 27 Oktober, dia kena pada wilayah dan Selangor. Saya on the way balik daripada Ijuk tu tadi, keadaan di tol Duta jam arah ke utara. Arah ke utara. Begitu juga saya lihat arah ke Pantai Timur juga agak jam. Kenapa? Orang pakat balik kampung keluar daripada KL, keluar daripada Selangor. Apa yang saya nak sebut ialah perkara ini tak betul dari sudut fiqahnya. Tak betul dari sudut Islamnya. Sebab apa? Yang kita kata PKP itu merupakan satu kaedah maslahah untuk kita menjaga maslahah ataupun kepentingan umum. Yang mana dalam Islam itu setiap satu perkara dia ada fiqah dia. Sebab tu Islam ini satu agama yang cukup sempurna, yang cukup ideal. Sebab Islam is a complete way of life. Islam ni satu cara hidup yang lengkap, yang sempurna. Sebab tu Islam ini setiap perkara itu dia mesti ada nilai hukum, dosa, pahala, syurga, neraka, baik, buruk, manfaat, mudarat, mesti ada. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada seluruh penyumbang yang menaja minuman Tanwir Koko ini kepada madrasah kami. Mudah-mudahan tuan-tuan dan puan-puan dirahmati oleh Allah SWT. Dan jangan lupa untuk membeli minuman ini dan sama-sama kita sebarkan kebaikannya.